Betul ke? Ini kubur dia, Zai. Inilah kubur dia. Kita korek sekarang. Jangan tunggu lagi. Jom, jom. Zai, aku takut lah, Zai. Aku rasa macam tak sedap lah, Zai. Aku tak nak buat lah. Mat, kau jangan nak buat perangai, Kita korek sekarang. Kasih aku campur tu. Cepat. Apa ni? Aku takut lah. Zai, seramnya muka dia, Zai. Jangan banyak cakap lah. Angkat keluar mayat ni, cepat. Ish, beratnya. Kasih aku api. Api. Hai, Mat. Lepas ni, semua perempuan akan tunduk dekat aku. Zai, kau dengar tak, Zai? Apa yang kau merepek? Zai, apa tu, Zai? Dekat pokok tepi kubur tu, Zai. Kisah yang pertama dalam Misteri Jam 12 yang ingin saya kongsi dengan anda. Seperti yang anda dengar awal tadi, pengalaman berkenaan dengan minyak dagu. Sampai ke saat ini, adakah minyak dagu ini benar-benar wujud? Kalau wujud, adakah ia benar-benar mujarab? Adakah ia digunakan? Sejauh mana kebenarannya? Kita belum pasti dan tidak tahu. Hanya kabar-kabar angin yang sampai pada kita. Kisah ini berkenaan sejenis minyak yang saya tak perlu sebutkan namanya. Ini pengirim yang bernama dengan nama samaran yang digunakan Asyik, bukan nama sebenar. Casey, saya nak berkongsi satu kejahilan yang pernah saya terlibat sama ketika saya muda dahulu. Saya benar-benar kesal terhadap perbuatan, pilihan yang saya lakukan pada waktu itu. Kejahilan ini tidak akan saya lupa sampailah sekarang, walaupun saya ni dah berkeluarga. Satu ketika dahulu saya pernah mendapatkan sebotol minyak ... Minyak ini kalau terkena, Casey, sejauh mana wanita itu benci dengan saya, setinggi mana egonya terhadap saya, akan lemah juga. Saya telah pun mendapatkan minyak ... ini. Caranya mudah. Hanya perlu sentuh minyak ini pada kulit, permukaan kulit. Tak kisahlah tangan ke, tengkuk ke, belakang telinga ke, dahi ke, asalkan terkena kulit wanita ni. Dan beri masa 24 jam, wanita ini tiba-tiba akan berubah daripada benci, teruslah datang dan ingin berkenalan dengan kita. Saya melakukan kerja ini agak lama dahulu. Waktu tu saya memang, Casey, seorang lelaki yang tak cukup satu. Berjumpa dengan seorang tukang ubat. Ini pun hasil recommendation daripada kawan saya. Dia kata, gunakanlah minyak ni.
Tapi minyak ni tak boleh digunakan sewinang-winangnya. Ada syarat-syarat yang saya kena ikut. Kalau tak mujarab ataupun makan tuan. Antara syarat yang harus saya patuh bila menggunakan minyak ini, antaranya, daripada seorang wanita ke wanita yang lain harus mempunyai jarak. Saya gunakan minyak ni pada wanita yang pertama. Saya anukan pada kulitnya. Kemudian saya suka dengan seorang lagi wanita. Jarak wanita A dengan wanita B 44 hari. Tak boleh hari ni wanita A, besok saya pergi dekat wanita B colit minyak ni dekat kulitnya. Tidak boleh, kerana kalau sekiranya saya berbuat demikian, satu, tidak akan mujarab. Yang kedua, saya akan dimamah oleh makhluk jin dalam keadaan saya hidup. Saya pendek kata akan menjadi bangkai bernyawa. Tanggungjawab yang berat tu, Casey. Jadi itulah, senang, Casey. Suka dengan perempuan ni, saya anu dekat dia. Sekali je. Besok tengah duduk, kalau dia nampak kita, dia datang. Ajak berbual, ajak makan, ajak keluar. Hidup saya bertukar-tukar pasangan, Casey. Bertukar-tukar pasangan. Jadi macam ni, kalau saya suka pada wanita ni, setiap 44 hari saya kena colit lagi minyak tu. 44 hari colit lagi minyak yang sama. Dan itulah yang harus saya lakukan. Dia bukan colit sekali terus dia suka sampai bila-bila, Casey. Itu ada cara dan minyak yang lain. Itu menggunakan sejenis santau dan sihir, mana dalam tubuhnya akan dihantar seekor jin duduk dalam badan wanita ini, dan wanita ini akan dikawal oleh jin untuk dia suka dengan saya sampai bila-bila. Itu bab yang lain. Bab minyak ni, ia hanya berkesan selama 44 hari saja. Kalau saya nak dia kesan lebih lama, saya colit lagi. Begitulah hendaknya. Sampailah minyak tu habis, saya berjumpa dengan pakar ni, minta lagi, nak minta kena bayar. Senang aja. Botol dia tak besar, Casey. Kecil botolnya. Itulah yang dikongsi sama pendengar Ria 897 FM. Apakah antara syaratnya? Dan ada beberapa lagi yang lain yang tak perlu saya dedah dan sebutkan kepada anda. Saya buat pada seorang wanita ni. Datang, Casey, saya keluar, saya pergi sana, makan gedebak-gedebuk bersama dengan wanita ni selama 3 bulan. 3 bulan, Casey. Kemudian ternampak pula yang lain, yang cantik, yang lebih berduit. Tunggu, Casey, tunggu masa. Kadang-kadang naik rimas, sebabnya hati dah tertaruh pada yang lain, kata asyik. Bila hati saya dah tertaruh pada yang lain, tapi saya tidak boleh berbuat apa-apa sebab kena tunggu. Tunggu masa 44 hari itu. Dengan perempuan yang pertama ni dah hampir-hampir dah nak dekat 3 bulan ni. Tunggulah 44 hari. Tunggu. Habis 44 hari, wanita yang pertama ni saya dah tak teruskan lagi. Dia pun tiba-tiba macam lupa dekat saya. Tapi waktu tengah tunggu, waktu hati saya dah berubah kepada wanita B, wanita A masih datang cari telefon. Saya malas nak angkat telefon, datang dekat office, kata nak jumpa, merayu meraung. Begitu sekali minyak ini boleh membuat wanita. Dalam hati, bilalah nak habis 44 hari ni? Habis madu sepah dibuang. Habis 44 hari, wanita ni terus lenyap, tak cari saya, Casey. Pergi dekat wanita yang kedua. Senang aja. Kita kalau sentuh tangan perempuan sekali, dia marah. Apa pegang-pegang? Marah. Alah, waktu tu je. Besok datang bergolek. Perkara ini saya lakukan untuk beberapa tahun, Casey. Sampaikan saya tiba-tiba sedar
apa yang saya buat tidak akan kekal lama. Saya mula sedar apabila saya nampak kawan-kawan saya yang lain berumah tangga dengan isteri, ada anak, dah bina, ada rumah, dan saya masih lagi bertukar-tukar pasangan dan tidak ke mana kisi perhubungan saya. Perhubungan saya berdasarkan minyak yang harus saya pakaikan selama 44 hari. Kemudian kena anu lagi dan tak akan habis. Itulah yang membuat saya berhenti menggunakan minyak ini. Apabila melihat kawan-kawan baik, kawan-kawan rapat saya membina keluarga, ada anak 1, anak 2, isteri yang setia. Salah satu adalah seorang sahabat. Dia jatuh sakit. Bila saya tengok, setiap hari saya datang ke hospital untuk ziarah dia, isteri bersama dengan dia, dalam keadaan sampai tertidur dekat atas sofa di dalam hospital. Kesetiaan yang ada pada isteri itu membuat saya rasa saya harus berhenti dan cari orang yang benar-benar sayangkan saya. Itu ada kisah yang pertama dari Asyik berkongsi. Saya tak nak sebut nama minyaknya, takut nanti bila sebut bukan tak tahu, manusia ni pun tak lari daripada kekurangannya. Bila dengar rupanya nama minyak ni, awak mula Google, mula cari. Dah, jangan. Walaupun tak pasti kisah ni benar ataupun tidak, lebih baiklah kita berwaspada sebelum kita menggunakannya. Tapi anda bayangkan, selama bertahun-tahun dia gunakan minyak ni, dia tukar pasangan. Tiba-tiba hati terpaut pada yang lain, tunggu. Dia terus jadi pasangan. Lepas tu tukar. Dan yang menyedarkan dia adalah kawan-kawan di sekelilingnya. Nampak tak? Dari sini kita dapat pelajari, kalau kita ada kawan-kawan yang positif, kita akan jadi positif. Kalau kawan-kawan kita positif, kita akan jadi positif. Kawan-kawan kita membina keluarga yang baik, kita pun nak ikut membina keluarga yang baik. Jadi sama-samalah. Saya dah macam Dr. Fazila Kamsa pula. Dan anda lihat di sini ada kesedaran. Dia tengok kawannya yang satu ni sakit. Orang sakit, dia yang temannya, sahabatnya yang sakit, dia yang dapat lihat kebaikan dalam kesakitan yang dialami oleh temannya. Sebabnya isteri sampai bersengkang mata tidur dekat sofa temankan suami yang sakit dekat hospital berbulan-bulan mungkin. Dia tengok, aku tak akan dapat perempuan macam ni kalau terus gunakan minyak ni. Satu kesedaran dari dirinya. Bagus. Kiriman daripada Puan Rosmah. Puan Rosmah berkongsi untuk isteri jam 12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rosmah, peminat rancangan MJ12. Dahulu saya dilahirkan di Singapura, tapi setelah mendapat tawaran pekerjaan di UK ni, saya dengan suami berpindah dan kami dah pun duduk officially dekat sini selama 21 tahun, kata Puan Rosmah. Wah, lama dengan suami. Dah alhamdulillah mempunyai 4 orang cahaya mata. Dan inilah pengalaman yang saya nak berkongsi, harap Casey dapat bacakan untuk pendengar Ria. Bila kami buat keputusan 21 tahun yang lalu untuk berpindah ke United Kingdom dululah. Sekarang ni duduk kat England. Katanya Puan Rosmah, ia adalah satu keputusan yang berat. Saya harus meninggalkan ibu dan ayah saya, yang mana saya ni cuma mempunyai seorang abang saja. Tidak mempunyai ramai adik-beradik lah. Suami saya ada ramai adik-beradik, tapi saya, kata Puan Rosmah, ada seorang abang saja. Jadi maknanya kalau saya pindah jauh daripada keluarga, mak saya kini ada 1 orang saja untuk menjaganya dengan bapa saya lah. Tapi nasib baiklah pada waktu itu mak dengan bapa saya amat memahami tentang kerjaya yang saya ceburi ini. Malah mereka membenarkan, dan selepas itu ia semua adalah history, satu sejarah dalam hidup yang takkan saya tukar kerana kehidupan yang saya miliki sekarang ini. Dan malah mak saya pernah datang ke sini, tidur di sini untuk beberapa minggu, dan insyaAllah satu hari nanti saya akan bawa semua ahli keluarga saya menetap di sini.
Kisah yang Puan Rosmah nak berkongsi sama ketika kami buat keputusan untuk pindah. Jadi bila pindah ni keputusannya amat berat kata Puan Rosmah. Bukan saja kena tinggalkan mak dengan abah saya dan juga kena tinggalkan abang saya lah. Tapi malah bila berada di sana kami terpaksa menggunakan sedikit wang simpanan untuk tempat membiayai tempat kediaman. Sebabnya tawaran pekerjaan yang kami berdua dapat, saya dengan suami pada waktu itu baru saja berumah tangga lah. Dan tawaran yang kami dapat ni bukan tawaran yang begitu hebat lah, sampaikan ada tempat penginapan, dibayar tu dibayar ni, tidak. It comes with a price, katanya Puan Rosmah, yang mana pekerjaan ada, memang wujud, gajinya okey-okey, tidak melambung tinggi, dan kami kena cari tempat tinggal sendiri, kami kena bayar duit tempat tinggal. Tapi yang saya boleh lihat adalah perkembangan yang akan saya miliki bila saya bersama dengan syarikat ini dan suami. Kita boleh berkembang dan mungkin naik pangkat jadi menjadi yang lebih baik lagi lah. Itu yang saya pandang, the future, bukan hanya pada tika itu. Kalau saya tengok pada tika itu, saya tak akan pergi. Sebabnya nak kena bayar tu, bayar ni. Akhirnya setelah berbincang, saya pergi dengan suami. Dulu tu bukan macam sekarang. Sekarang ni senang, buka je internet, cari apartment for rent. Type aja kawasan mana, nanti keluar all the listing, property listing yang ada, katanya Puan Rosmah, dekat England lah, dekat Shopshare, dekat Manchester, di Liverpool. You will have it, kata Puan Rosmah. Senang nak cari rumah sekarang. Dulu tidak. Saya dengan suami harus ulang alik. Singapura pergi ke UK pergi sana. Ya, kita tinggal dekat small motel, dan kemudian kita jalan beli akhbar dekat sana. Kena tengok akhbar listing of tempat apartment yang untuk disewa. Kena physically go and jumpa dengan agent. Itulah hasil yang kita harus harungi pada waktu itu. Sekarang senang, berurusan semua melalui online. Ya, gambar lihat, ada virtual home dan sebagainya. Jadi inilah yang Puan Rosmah nak berkongsi. Setelah dia cari dengan suami, ulang alik dan cari, akhirnya jumpa satu apartmen. Apartmen ini tidak begitu jauh daripada office, itu penting. Yang kedua, harganya berpatutan sangat-sangat. Sebabnya dekat UK ni, mereka sewa rumah bukan macam di Singapura, ikut bulan. Ini rumah ni sewa 1 bulan, cakaplah 1,000, 1 bulan 1,000. Mereka ikut weeks, ya, per week berapa sewanya. Jadi kita harus mempunyai simpanan yang cukup untuk menyara kehidupan di UK pada waktu itu. Jumpa sebuah apartmen ini agak kecil, tapi itulah yang mampu dan mempunyai ciri-ciri yang saya dengan suami nak, kata Puan Rosmah pada waktu itu. Apartmen ini hanya mempunyai 1 bilik tidur, ruang tamu yang kecil, dapur connecting kitchen, ya, adalah dapur yang terbuka, tidak ada pintu untuk masuk dapur, cuma ada tabletop. Dan saya nak gambarkan sedikit keadaan rumah yang sewa ni. Dan kemudian ada satu tandas untuk mandi dan bersihkan diri. Luar apartmen ini adalah koridor. Koridor ni dia bukan macam koridor dekat rumah flat Singapura, yang mana bila jalan tu ada parapet, ada tembok, boleh tengok bawah, ya, cahaya matahari masuk. Koridor apartmen yang saya sewa pada waktu itu, kata Puan Rosmah, koridor yang gelap dan malap. Pintu rumah sebelah kiri, kalau kita berdiri menghadap ke arah lift, pintu rumah saya sebelah kiri, sebelah kanan tembok. The only sunlight coming in adalah daripada both end, katanya Puan Rosmah. Kedua-dua hujung koridor ni, hujung jauh, ada tingkap, itu matahari masuk. Kemudian tak ada lagi tingkap yang lain. Lift lobby sentiasa gelap, seram, sunyi. Dan malam-malam hari, beberapa malam pertama, malam-malam hari ini, saya dengan suami dengar weird noises, bunyi bising yang pelik. Kadang-kadang terdengar bunyi orang tarik kerusi. Malam-malam tengah nak tidur, pukul 11 malam, terbangun. Orang tarik kerusi, dan macam ada bunyi orang sedang buat hacking pada waktu malam. Boom, boom, boom. Saya tak tahu apa yang sedang dilakukan oleh jiran-jiran saya. Dan tak pasti bunyi itu datang dari bawah, dari atas, dari jiran sebelah kiri ataupun kanan. Saya dengan suami cuba adapt, cuba sesuaikan diri, telinga ni cuba pekakkan.
supaya kita tidak terlampau terganggu dengan bunyi-bunyi ni. Sampaikan pada satu malam, ini suami saya ceritakan, dia balik daripada kerja agak lewat. Pada hari itu saya balik lebih awal, saya pulang ke rumah. Jadi suami kata suruh saya balik dulu, dia akan balik lewat. Saya pun take a chance untuk balik. Saya pergi ke supermarket, saya beli barang-barang sedikit, grocery shopping. Saya balik rumah nak surprisekan suami, nak masak untuk suami. Jadi dekat rumah tengah masak, so suami saya sepatutnya sampai rumah pukul 9 malam. Ya, 9 malam. Saya tengok jam dah 9.30, suami belum balik. Dan dulu sekali lagi, bukan macam sekarang ada handphone. Anything you boleh call. Abang you dekat mana, pukul berapa balik, are you on the way? Dulu tidak. Nak telefon macam mana? Tidak ada cara untuk saya berhubung dengan suami. 10 malam suami belum balik. Saya dah mula risau, katanya Puan Rosma. Mana suami aku ni? Masakan dah ada, dah siap, tinggal nak sajikan atas meja. Tiba-tiba Casey, saya naik takut ni. Saya cakap, pukul 12 suami tak balik, saya akan keluar buat laporan polis. Selamat Casey. Pukul 11.20 ada orang ketuk pintu. Jantung saya berdegap-degup, Casey. Adakah itu suami ataupun adakah itu polis? Mungkin ada berita yang tak baik. Saya buka pintu dengan penuh debaran. Suami saya dekat depan pintu, tengah berdiri dalam keadaan cemas, tercungap-cungap. So saya tak nak cakap dengan suami. Saya kasih dia duduk, buatkan dia kopi, kasih dia minum, tenangkan diri dulu. Kemudian saya tak nak tanya lagi. Saya siapkan makanan. Saya cakap, bang duduk bang, abang tenangkan fikiran dulu. Saya tak nak tanya abang banyak soalan. Bang duduk, suami duduk, nak makan pun tak boleh, minum aja air. Dan saya tanya, bang, apa berlaku dengan abang ni? Kenapa balik lambat bang? Pendengar Ria 897 FM. Suami kata, waktu dia balik, dia dah terlampau penat. Dia berjalan dekat koridor sama tingkat rumah yang kami sewa ni. Dia berjalan, tiba-tiba dia nampak saya dekat pintu. Saya dekat pintu, tengah berdiri, tengah sambut dia nak balik. Sekitar jam 9 malam macam tu. Dia nampak saya dekat pintu, dia tak fikir banyak sebab kita baru pindah, kita pun tak begitu cam dengan tempat ni. Suami saya masuk dalam rumah tu. Casey, suami saya masuk rumah orang yang tak dikenal ni, dan kata suami, dia benar-benar dalam pintu. Jadi pada waktu itu saya dah rasa cemas. Then what happened? Dari 9 suku 11.20, abang buat apa? Suami kata masuk dalam rumah tu, and then suami masuk dalam bilik, baring dekat atas katil, tertidur. Suami saya tak sedar, tertidur. Pukul 11 lebih malam suami terbangun. Rumah tu gelap. Suami tengok dekat katil, saya tak ada. Suami pun panggil, sayang. Sayang. And then my husband, kata Puan Rosma, realize something is not right. Ada sesuatu yang tak kena dalam rumah tu. Sebab dalam rumah tu ada beberapa salib yang digantung. Bila masa rumah aku ada salib? Dekat belakang katil, dalam bilik. And then suddenly, my husband cakap dia nampak there's this lady, ada perempuan ni, muka dia habis.
Kerepot tua, rambut putih direbangkan dalam keadaan terbungkuk-bungkuk dengan mata terbeliak. Sedang memerhatikan suami saya. Suami tanya, "Who's that?" Suami tanya di manakah dia berada sekarang ni. Suami bangun, barulah suami perasan yang dia bukan berada dekat dalam rumah kita. Suami cuba keluar. Akhirnya pintu terbuka. Dan Casey, rumah tu nak tahu dekat mana? Sebelah rumah saya. Saya macam susah nak percaya dengan suami. Suami aku ni buat cerita ke? Atau betul-betul dia yang dia ceritakan ni betul-betul berlaku? Saya keluar, Casey. Keluar. Pergi rumah sebelah, ketuk pintu. Ketuk pintu, tak ada orang buka, Casey. Ketuk lagi, tak ada orang buka. Suami panggil, "Sayang, jangan sayang. Don't do it now. Not tonight. Please, not tonight." Saya batalkan balik niat saya, masuk balik dalam rumah, duduk. Bersangka baiklah. Mungkin benar kata suami. Kami duduk makan. Tapi bila duduk makan tu tak bercakap pun. Masing-masing dalam keadaan terganggu, Casey. Keesokan harinya adalah hujung minggu. Suami masih tidur. Saya bangun, Casey. Bangun keluar rumah sekejap. You know what? Bila saya berjalan nak pergi rumah jiran sebelah ni, tengah jalan, saya ternampak pintu rumah sebelah ni ajar ataupun terbuka sedikit, kata Puan Rosma. Saya ketuk perlahan-lahan. Tek, tek, tek. Bila saya ketuk, pintu tu akan terbuka lagi. Saya ketuk, dia buka lagi. Saya tolak dengan tangan. Dalam rumah tu gelap. Gelap, tidak ada lampu. Excuse me. Hello, excuse me. Anybody home? Excuse me. Puan Rosma. Pendengar Ria 897. Saya langkahkan kaki masuk dalam rumah. Jalan. Casey, rumah tu rumah kosong. Perabot pun tak ada. Tapi yang ada, betul kata suami, dalam bilik itu yang suami ceritakan, suami gambarkan, ada salib yang tergantung dekat belakang. Sama, Casey, seperti apa yang diceritakan oleh suami saya. Saya lari keluar. Saya tutup pintu rumah saya. Bila saya tutup pintu, boom, rumah saya berdiri dekat pintu tu untuk seketika. Pendengar Misteri Jam 12. Itu pagi, sunyi, matahari pun belum keluar. Saya dengar pintu sebelah. Dum. Itu dia kisah daripada Puan Rosma, pendengar kita yang berasal ataupun mendengar daripada England. Terima kasih kepada Puan Rosma. Kisah Puan Rosma agak panjang, saya dah ringkaskan sedikit. Tapi anda bayangkan, suami balik rumah jiran sebelah yang kosong, tak ada orang. Boleh tidur dekat dalam bilik itu sampai bangun dia sedar itu bukan rumahnya. Dan kata Puan Rosmah menetap di rumah tu untuk beberapa bulan ya, sebelum berpindah ke apartmen yang lain. Sebab memang tak tahan, setiap malam akan dengar bunyi orang bertukang dan seolah-olah bunyi macam orang sedang menggunakan tukul besi, sedang buat hacking, ketuk-ketuk. Amat kuat bunyinya. Saya tak tahu bagaimana jiran-jiran yang lain boleh tinggal dan menetap dekat apartmen tu dengan tidak ada rasa terganggu. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya akan berkongsi satu lagi kisah pengalaman. Ini berkenaan dengan dalam mana? Dalam rumah ada tetamu yang tidak diundang. Saudara, saya harus tukar kisah ni kepada tetamu bukan tak diundang, tetamu yang diundang. Selepas saya membaca dan memahami kisah yang diceritakan ini. Tapi betul lah, kalau mengikut
pengalaman pengirim email memang tak diundang, tapi saya rasa ini adalah satu yang diundang. Bagaimana? Apakah sebenarnya kisah yang disebutkan di sini? Gangguan dalam rumah berlaku kepada Puan Siti Kamsiah. Kak Siti Kamsiah kata, Assalamualaikum KC. Ini Kak Siti Kamsiah. Terima kasih pada Kak Siti Kamsiah. Saya panggil Kak Siti, nama pendek lah. Jadi Kak Siti berkongsi, ini terjadi di rumahnya dekat Sengkang Riverville Crescent, yang mana anak saya suka sangat pada waktu malam, katanya adventure dengan kawan-kawan. Mereka akan naik kereta, pergi ke tempat-tempat seram. Nanti kalau balik ni, dia suka cerita dekat saya. Mak, tadi kan orang pergi. Dia akan ceritakan pada Kak Siti aktiviti yang dilakukan dengan teman-temannya pada waktu malam. Kadang-kadang saya nasihatkan dia lah, kalau boleh janganlah pergi tempat-tempat macam ni. Kalau apa-apa berlaku pada dirinya, katanya taklah mak, dengan kawan-kawan. Jadi dipendekkan cerita, rupa-rupanya Casey, bila setiap kali anak saya keluar, dia pergi adventure dengan kawan-kawan waktu malam, ambil video, petik gambar, dia kongsi pengalaman dengan saya. Setiap kali dia pergi, dia balik. Dia pergi, balik rumah terus. Pergi, balik rumah terus. Pergi, balik rumah terus. Dan dia balik rumah ni bukanlah pukul 10 malam. Balik kadang-kadang 1 pagi, 2 pagi. Balik rumah waktu tu saya tengah tidur. Ini telah pun membuat sesuatu berlaku dalam rumah. Dalam rumah saya, Casey, ada perempuan dah mula menghuni. Saya adalah seorang ibu tunggal. Saya mempunyai anak seorang saja. Yang inilah, balik, saya terperanjat. Apabila saya bangun dari tidur, ternampak dekat ruang tamu ada perempuan tengah duduk. Adakah itu kawan anak aku? Dalam hati saya bertanya. Saya bangun daripada katil, duduk dekat hujung katil. Saya nak istighfar dahulu. Apa anak aku dah buat ni, bawa balik perempuan malam-malam dalam rumah? Saya duduk dekat ujung katil, tenangkan diri. Macam mana aku nak berdepan dengan masalah ni? Bagaimana aku nak tegur anak aku supaya dia pun faham ini adalah satu perkara yang salah? Bagaimana dengan budak ni pula? Dah pukul berapa nak balik? Setelah saya duduk, fikirkan, okey, bismillah, saya bangun. Bangun berjalan, keluar. Budak perempuan tu dah tak ada. Kalau budak perempuan tu masuk dalam bilik anak saya, lagilah saya marah, Casey. Saya pergi, pegang pintu, nak buka ni. Ya Allah, Tuanku, tolonglah, janganlah. Jangan nampakkan saya apa yang berlaku anak saya dengan perempuan ni. Pegang pintu, buka. Pendengar Ria 897. Waktu tu pukul 12.30 tengah malam. Buka pintu, dalam bilik anak saya pun tak ada. Anak saya pun tak ada dalam bilik. Astaghfirullahalazim. Buka lampu, Casey, katil kosong, tak ada orang. Tengok ruang tamu, memang tak ada orang. Tiba-tiba bulu roma saya meremang. Telefon anak. Hello? Ibu Haziq? Haziq kat mana ni? Haziq on the way nak balik, Bu. Haziq balik sekarang, Haziq. Jangan pergi mana-mana lagi. Memang nak balik ni. Letak telefon. Tengah berdiri dekat pintu, Casey. Apa yang aku nampak tadi? Pergi dekat ruang tamu, buka lampu, duduk dekat sofa, tunggu anak balik. Takut, kata Puan Siti. Tengah duduk ni, ada orang ketuk pintu. Anak dah balik, Alhamdulillah. Balik, saya nak cakap dengan dia, jangan buat lagi kerja ni, jangan keluar malam-malam sangat. Buat masa ni, stop dulu boleh tak? Ya, tengah ni anak dah balik, ketuk pintu. Rasa gembira, Casey. Bangun, kata Puan Siti, pergi dekat pintu. Ya, buka pintu lah, dengan harapan nampak anak saya kat depan. Buka pintu, dekat depan tak ada orang.
Buka pintu besi. Menjenguk keluar rumah. Tengok koridor sebelah kiri, sebelah kanan. Haziq, jangan main-main dengan ibu, Haziq. 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 Casey ada orang sambut. Dia sebut sekali je nama anak saya. Haziq. Astaghfirullahalazim. Masuk dalam rumah, tutup pintu. Casey meremung. Saya cerita ni pun bulu rumah saya meremang. Seram juga kisah ni. Kata Puan Siti, saya balik duduk dekat sofa. Telefon anak lagi. Aziz kat mana? Lagi 10 minit pun. Dah nak sampai ni, lagi 10 minit. Casey. Tok 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 tok. Dia ketuk lagi. Saya tak buka, Casey. Saya boleh telefon anak saya lagi. Buat kali ketiga telefon. Anak angkat. Ibu, Haziq nak dekat sampai. Tak. Haziq, nanti Haziq balik, Haziq ketuk pintu, Haziq beri salam boleh tak? Yalah. Casey. Saya tunggu. Akhirnya. Assalamualaikum, Ibu. Ni Haziq, Bu. Assalamualaikum. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, kisah datang daripada Su, berkongsi pengalaman ini terjadi beberapa kali. Su berkongsi saya tidur dan saya tak boleh bangun. Seolah-olah saya tahu saya dah bangun, tapi saya tak boleh buka mata. Badan saya tak boleh bergerak dan saya rasa sesak nafas. Itulah antara penjelasan beberapa barisan yang pertama kiriman email yang dikirimkan kepada saya. Dah banyak kali perkara ini berlaku. Saya pada mulanya ingatkan, seperti yang dikatakanlah, ada scientific explanation tentang otot-otot kita yang kejang. Otot dia panggil muscle spasm. Saya pernah Google dan memang wujud benda ni, muscle spasm. Tapi masalahnya muscle spasm ni, saya ni tak boleh buka mata, bergerak tak boleh, nafas saya sesak. How is that muscle spasm, Casey? Muscle spasm kalau kita tak boleh kawal tubuh kita, sampaikan tak boleh bernafas, sampaikan mata saya pun tak boleh buka, macam mana ada kaitannya? Dan akhirnya saya bawa pengalaman yang saya takut sangat-sangat ini kepada seorang kenalan, dan dia mengatakan ini adalah kehadiran makhluk jin. Memang kalau kita cakap dengan orang yang hanya percaya pada scientific explanation, mereka tidak akan faham tentang kewujudan makhluk jin dalam hidup kita. Jadi katanya ada makhluk jin yang duduk, dan saya tanya apa yang boleh saya buat. Sebab sekarang ni saya nak tidur malam, saya takut, Casey. Saya rather tidur terduduk daripada baring. Jadi beliau memberitahulah daripada pengalamannya yang dikongsi sama dengan saya. Kalau jenis yang macam saya ni, jin akan pilih orang-orang tertentu. Dia tak pilih semua orang. Oh, ni aku nak pilih duduk atas badan dia ni, tak nak gerakkan dia ni. Tak boleh. Dia akan ada orang-orang tertentu. Jadi kalau terkena anda pada jin yang suka, habislah. Jadi katanya untuk saya mengelakkan daripada berlakunya sekali lagi perkara ini dalam tidur, saya dinasihatkan untuk tidur miring dan pandang sebelah kanan. Dan saya mengambil nasihat daripada pakar ini dengan hati yang terbuka, dengan minda yang terbuka. Sebab saya pun tak naklah fikir bukan-bukan. Dan saya cuba buat. Saya tidur miring sebelah kanan, Casey. Throughout the whole month saya buat benda yang sama. Saya langsung tak kena ganggu, tak ada muscle spasm, tidak ada. Saya malah tidur dengan lebih selesa dan nyenyak lagi. Ini datangnya daripada seorang pendengar. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Rahman. Saya adalah pendengar setia MJ12, berasal daripada Shah Alam, Malaysia. Saya tugas saya ni sebagai pemandu van jenazah. Wow.
Pengalaman saya memang banyak dan selalunya berkaitan dengan van jenazah, Casey. Saya pernah balik dari nak menghantar van jenazah ni. Tengah memandu, dekat belakang saya nampak dengan jelas susuk tubuh ada perempuan menangis. Dan perempuan ini dalam van jenazah nampak orang yang dah meninggal masih kekal dekat dalam van saya menangis. Satu perkara yang biasa. Saya jarang ceritakan hal ini pada isteri sebab saya tak nak isteri saya takut. Dan ada kalanya yang saya nampak dalam van jenazah saya ni akan muncul dalam tidur saya. Sebabnya ada di antara yang meninggal ni, mereka mati dalam kemalangan jalan raya. Ini bermakna mereka mati secara mengejut. Kalau orang mati kerana sakit bara, dia dah agak dapat tahu, perlahan-lahan dia akan pergi. Ahli anggota keluarga akan bersama dengan dia ketika dia sakit, sampailah kesihatannya menurun dan menghembuskan nafas yang terakhir. Itu kalau orang sakit. Tapi kalau orang yang mati, meninggal dunia kerana kemalangan jalan raya, inilah yang menyedihkan kerana mereka tak sempat nak berjumpa dengan orang yang mereka sayang. Anak-anak, isteri, suami, mak, bapa, tak sempat berjumpa. Saya pernah beberapa kali dalam tidur saya datangnya orang yang saya hantar jenazahnya, yang saya ada ternampak terdengar dalam van bila nak pulang, muncul dalam tidur saya. Saya tak boleh bercakap dengan orang tu, tak boleh. Saya hanya mampu melihat orang tu sedang menangis dan memanggil nama suami, nama isteri. Misal kata ada perempuan ni, saya ternampak dalam van jenazah tengah memandu nak balik rumah. Dekat belakang perempuan ni menangis, Kisi. Perkara ni dah biasa. Saya hanya pandang ke depan. Pada malam yang sama saya balik, selepas bersihkan diri saya tidur. Pendengar Ria 897, perempuan yang sama muncul dalam tidur, suara tangisan yang sama muncul dalam mimpi saya, Casey. Saya tak boleh bercakap tetapi saya nampak wanita menangis sambil dia memanggil-manggil nama suaminya, nama anak-anaknya. Kemungkinan dia rasa rindu teramat sangat, ya. Sebelum dia pergi, dah tak dapat jumpa anak dengan suami. Itu pendapat pandangan saya. Dan itu kisah yang saya nak kongsi sama. Terima kasih pada anda, Cik Abdul Rahman daripada Shah Alam, Malaysia. Casey, izinkan saya berikan sedikit message nasihat kepada yang sedang mendengar. Kalau memandu kereta, menunggang motosikal, memandu lori, ingatlah keselamatan jalan raya. Sebab awak tak tahu kalau awak memandu dengan cuai, awak telah pun memisahkan keluarga dengan orang yang mereka sayangi. Baik, kita ke hujung talian untuk berkongsi kisah pengalaman anda. Hello, selamat tengah malam. Nama apa ni? Pakai nama AJ sudah. Okey, AJ, apa khabar AJ? Khabar baik ke si. Pengalaman anda ni pengalaman berlaku di mana? Di rumah ke di tempat tugas? Sedang bertugas tu malam tu. Jadi. Dan silakan kisahnya. Semalam saya ni pemandu Grab. Jadi semalam kebetulan saya ada di daerah Bukit Batok. Jadi saya dapat satu call dari Bukit Batok ke Kem Sungai Gedong. Waktu tu mungkin saya rasa dalam 11 lebih, dalam 11 suku gitu. Budak muda lah, budak NS. Balik camp lah, reporting sebelum 2359 kan. Jadi saya pun, bila saya pick up dia, saya dari Bukit Batok pergi ke Sungai Gedong, saya berbual dengan dia lah. Perjalanan agak jauh ke dalam Sungai Gedong. Jadi sunyi. Jadi saya cakap dengan dia lah, wah camp ni sunyi dalam sangat camp dia. Dia cakap, yalah bang, memang camp ni memang kat dalam. Tapi dia cakap dengan saya, wah kejap lagi nanti MJ12 dah start dah mula. Dia cakap gitu. Dia cakap kenapa? Dia cakap abang berani ke keluar seorang-seorang kat sini? Saya cakap tak ada apa-apa lah, kita mencari rezeki, tak ada ingat apa-apa kan. Jadi saya lepas turunkan dia, saya keluar sampai di simpang 3.
Saya harus belok ke kanan untuk nak keluar pergi Jalan Bahar. Jadi bila saya belok ke kanan tu, di sebelah kiri ada satu stesen bas. Jadi saya terperasan ada seorang sedang duduk tunggu satu stop, menunggu apa pun saya tak tahu, sedang duduk tapi tak nampak gelap. Saya nampak bayangan hitam gitu je. Jadi saya pun masa tadi saya berbual dengan budak tu saya cakap dengan dia, rancangan MJ12 ni kan KC dah cakap untuk setakat hiburan, jangan terlampau taksub. Jadi saya pun tak ingat apa-apa. Jadi saya balik teruskan. Dalam hati saya tu pun cakap juga, siapa tunggu dekat Zembas malam-malam habis malam-malam gini kan. Saya cakap tunggu apa mungkin bang lah ke apa yang kerja di sana kan, mungkin duduk kan di sana. Jadi saya pun tak ingat apa-apa. Saya balik sampai di rumah, saya dapat kereta apa semua. Jadi saya naik atas. Kebetulan rumah saya ni lift dia ada 3. Dua lift kembar. Yang satu lift main lift lah. So yang main lift ni dia every floor tau. Tapi yang lift kembar ni dia 1, 6, 11. Saya biasanya ambil yang lift kembar pasal rumah saya tingkat 11. Jadi betul lah saya tengok yang main lift ni tingkat 1, yang dua lift kembar ni tingkat 11. Jadi saya naik yang lift yang main lift tu lah. Saya naik kan, lift kan kecil, di depan tu kan kita boleh nampak luar kan. Ada macam kita boleh lihat di luar lah, macam kaca gitu kan. Jadi saya pun tak ingat apa-apa. Saya tengok. Saya rasa saya tak ingat tingkat berapa. Saya perasan ada kain colour putih lintas cepat sekali. Jadi saya ingatkan, mungkin jemuran dari jiran-jiran tetangga ke apa kan, mungkin angin kuat. Jadi dia pun ni lah, macam lintas gitu depan saya. Saya pun terperasan, betul tidak ni. Saya pun tak ingat apa-apa. Sampai kat tingkat 11 saya keluar. Saya keluar, saya ingatkan memanglah angin kuat apa. Saya tak ada angin langsung. Jadi saya pun pelik juga tadi tu benda apa tadi yang di depan saya tu, yang di luar tu, dari luar lift kan. Saya pun ikut kata orang tu kalau macam dah gitu kan, isap rokok sebatang. Saya kat luar tu saya tak buka pintu dulu. Saya isap rokok sebatang, lepas rokok sebatang tenangkan diri dulu, baru saya beri salam, saya masuk dalam. Saya buka pintu semua. Itulah pengalaman saya semalam tu, Casey. Saya pun tak tahu apa benda yang saya nampak tu, yang depan saya tu, yang laju dia macam terbang gitu, putih kain. Saya ingatkan memang angin dari jemuran kan. Jadi saya pun tak fikir apa-apa lah tentang ni. Cuma saya pelik je, saya tak pernah nampak ni benda-benda semua. Cuma itulah saya cakap dengan budak tu tadi, alah KC kan cakap ini kan rancangan setakat hiburan. Ya, betul. Jangan nampak taksub. Benar sekali Kalau kita taksub kan, nanti kita takut juga. Itulah itulah pengalaman saya. Terima kasih terima kasih. Okay, terima kasih KC. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat memandu kepada brother kita yang sedang bertugas. KC cakap tentang kisah ada yang ikut balik. Ini pernah terjadi pada saya. Ada yang ikut balik. Saya dengan suami saya pernah menyewa sebuah chalet di Pasir Ris. Sewa chalet dekat sana, dan sedang kami mengendalikan chalet ni adalah sambutan ulang tahun anak kami yang usia yang ke-12 tahun ni. Ada satu kes gangguan berlaku lah. Salah seorang daripada anak saudara saya terkena rasukan dan membuat agak kekecohan pada majlis berkenaan. Yang dipendekkan cerita, balik rumah selepas habis majlis tu semua, dah habis hari yang ketiga, kita pun bungkus barang-barang balik rumah. Dan sememangnya bila balik rumah tu ada yang ikut balik. Masalahnya ni gini, bila saya balik rumah dengan suami, saya tak boleh tidur. Saya tak tahu kenapa, cuba golek kiri golek kanan, tak boleh tidur. Jadi akhirnya saya keluar, duduk dekat ruang tamu tengok TV dengan harapan bila tengok TV mengantuk, masuk bilik terus tidur. Jadi saya ketika sedang duduk dekat ruang tamu sedang menonton TV, ada yang ikut balik. Sebabnya dekat belakang saya, melalui refleksi kaca TV, TV saya ni saya tak boleh nampak reflection belakang saya lah. Walaupun tak jelas, tapi saya boleh nampak refleksi. Saya nampak macam ada orang jalan dekat belakang.
Sumpah saya tak bohong, katanya, nampak seperti ada orang lalu di belakang saya melalui refleksi daripada kaca TV. Saya dalam beberapa saat saya ternampak, saya toleh ke belakang untuk tengok. Tapi memanglah, seperti yang dijangkakan, tak nampak sesiapa pun yang ada di belakang saya. Malah saya rasa takut matikan TV, masuk dalam bilik dan saya tiba-tiba boleh tertidur dengan mudah. Terima kasih dan selamat tengah malam.